Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di atas permintaan, hari ini saya nak buat satu kelas yang berkaitan dengan matematik kelas matematik tingkatan 2, chapter ataupun bab yang ketiga, matematik bab 3 tingkatan 2 ni, bab 3 tingkatan 2 matematik. Tajuk dia adalah rumus algebra. Rumus algebra, betul. Rumus algebra. Okey, sebelum ni masa tingkatan 1, sebelum ni kita dah pun belajar apa itu ungkapan algebra, dan rumus pun kita dah belajar juga, persamaan dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita tengok lebih dalam sikit apa itu maksudnya rumus algebra. Rumus algebra ini bermaksud ia adalah satu formula yang kita gunakan, yang kita buat satu perkaitan untuk menyelesaikan sesuatu masalah di dalam pengiraan. Contohnya, kita ada satu segi empat tepat yang mana mempunyai dua sisi yang sama. Katakan sini AB, sini CD. Sisi AB dan CD adalah sama panjang. Manakala kita ada satu lagi sisi, dua lagi sisi, sepasang sisi lagi AC dan BD yang sama panjang. Katakanlah kita namakan yang sisi AB itu sebagai X, dan tentulah CD juga adalah X. AC sebagai Y dan BD pun juga sebagai Y, sebab AC dan BD sama panjang, AB dan CD pun sama panjang. Jadi kita simbolkan dengan simbol yang sama masing-masing. Okey. Jadi untuk segi empat tepat ini, kita boleh membuat satu rumusan kepada luas segi empat itu dan juga perimeter. Nampak? Perimeter bagi kotak ataupun segi empat tepat ini. Jadi luas yang kita boleh ceritakan di sini mengikut formula ataupun hukum untuk mendapatkan luas bagi satu segi empat, tak kira segi empat tepat ataupun segi empat sama, ialah panjang kali lebar. Kita tulis dulu, panjang didarab dengan lebar. Itu adalah formula yang asas kepada luas segi empat ataupun luas berapa lah. Sedangkan perimeter pula adalah hasil tambah semua sisi. Hasil tambah setiap sisi, seluruh sisi segi empat. Jadi itu dalam bentuk perkataan. Kalau kita buat dalam bentuk ungkapan, jadi luas ni kita simbolkan sebagai A kan, luas. Luas ni kita simbolkan sebagai A. Panjang darab lebar, panjang bagi segi empat tepat ni AB, iaitu X. X darab dengan lebar, lebarnya adalah BD ataupun AC, tak kisah, tapi tetap sama, iaitu Y. Jadi X darab Y, ataupun luas ni kita boleh tulis sebagai A X Y. Ini adalah satu rumus algebra yang mengkaitkan tentang luas segi empat tepat. Gitu. Inilah rumus kan, ada simbol-simbol yang ada. Kenapa kita tak tulis je nombor panjang dan lebar? Sebab kita nak buat satu rumusan umum untuk semua jenis segi empat, tak kira berapa panjang dan berapa lebarnya. Maknanya kalau kita jumpa satu segi empat yang panjang dia atau lebar dia, contoh 5 cm, 3 cm. Jadi kita boleh ambil 5 dan 3, masukkan dalam rumus yang kita ada tadi, dapatlah luas bagi segi empat tepat tu. Tapi kalau katanya kita ada lagi satu yang lebih besar, 10 darab 6 katanya, kita boleh masukkan juga. Jadi ini adalah satu rumus yang umum bagi segi empat tepat, ataupun segi empat sama juga boleh. Tapi ni adalah untuk segi empat tepat yang lebih sesuai. Okey, kalau perimeter pula macam mana? Perimeter katakan kita gunakan P sebagai simbol kepada menyebut perimeter. Ia adalah hasil tambah seluruh sisi. Maka kalau hasil tambah seluruh sisi, kita kena tambah AB iaitu X, tambah BD iaitu Y, tambah X iaitu CD tu, tambah CA iaitu Y, tambah semua itulah perimeter, tambah keseluruhan sisi panjang. Jadi X tambah Y tambah X tambah Y. Ataupun kalau kita selesaikan seluruhnya, dia dapat X dengan X, dia ada kumpulan yang sama, jadi kita boleh tambah X tambah X 2X. Sedangkan Y dengan Y pun kumpulan yang sama, kita tambah 2Y. Y tambah Y jadi 2Y. Jadi rumus bagi perimeter segi empat tepat adalah macam tu.
Itu namanya rumus. Kan? Itu yang kita sebut sebagai rumus algebra. Jadi bukan tertakluk ataupun tertumpu kepada kotak aja lah. Apa-apa pun boleh. Asalkan kita tahu secara umum apa formula dia, kita dapat merumuskan dalam bentuk simbol. Itu dia. Harap dapat faham secara asas apa itu rumus algebra. Dia boleh macam-macam lah. Ini salah satu contoh yang lain. Ketika kita ada segitiga tegak, segitiga tepat. Panjang ni katakan T, kita sebut sebagai T. Ini kita sebut, bukanlah, ini kita sebut sebagai H lah, H. Yang ni kita sebut sebagai T. Contohnya, maksudnya panjang di tapak ni kita sebut T. Ketinggian segitiga tu kita sebut H. Condong ni kita sebut sebagai M lagi kan. Bagaimana kita merumuskan luas bagi segitiga ni? Simbolkan luas sebagai A kan. Tak kisahlah A ke apa. Luas adalah sebagai satu segitiga. Formula dia kita tahu setengah didarab tapak didarab tinggi. Ini formula secara umum. Tuliskan dalam bentuk simbol. Luas segitiga, sudut tegak dia adalah setengah didarab tapak dia adalah T, tingginya adalah H. Jadi kita dapat satu rumus, formula kan, ataupun rumus setengah T H. Ini adalah luas bagi satu segitiga. Ini satu rumus. Kalau kita nak perimeter, perimeter bagi segitiga ni adalah hasil tambah keseluruhan panjang. Maknanya kita ambil H tambah M tambah T. Jadi perimeter katakan kita ambil sebagai P lah. P adalah H tambah M tambah T. Itu je. Itulah cara kita merumuskan sesuatu formula ataupun sesuatu hubung kait di dalam satu pengiraan. Jadi kita dapat dalam bentuk umum. Ini adalah perimeter bagi segitiga. Ini adalah luas bagi segitiga. Ini adalah perimeter bagi 4 segi tepat. Ini adalah luas bagi 4 segi tepat. Itu yang nak cuba disampaikan di dalam chapter 3 ni, yang bahagian pertama, iaitu rumus algebra. Kemudian selepas kita dah boleh memformulakan ataupun kita tahu apa itu rumus algebra ni dan apa dia punya keperluan yang kita nak, kita kena juga belajar selepas daripada rumus algebra yang bahagian pertama ni, bagaimana menukar perkara rumus. Itu bahagian kedua. Menukar perkara rumus. Itu bahagian kedua, menukar perkara rumus. Jadi apa cerita menukar perkara rumus? Kita padam dulu kotak ni. Tapi sepatutnya tak padam, tak apa. Apalah padam lah. Kita tulis kat tepi je, kecil je. Kita kecilkan sikit kan? Jadi ni panjangnya X kan. Panjang ni pun X. Panjang Y. Panjang ni pun Y. Ni Y, kecil kan, lukisan drink. Okay. Kita tengok kita punya formula untuk luas adalah A sama dengan X, Y kan. Ini adalah formula umum bagi luas 4 segi tepat itu. Apakah X? X adalah panjangnya, Y adalah lebar dia. Andai kata kita tak tahu luas, tapi kita tahu panjang dan lebar. Katalah panjang ini 10, lebar ini 5. Maka kita boleh kira luasnya 10 darab 5 kan. Kita dapat 50 unit. Seru. Unit tak kisahlah sentimeter boleh. Saya tak tulis sentimeter apa, saya tulis unit je kan. Jadi kita terus dapat luasnya bila kita tahu dia punya panjang dan lebar. Tapi mungkin ada sesuatu kotak yang kita tak tahu panjang atau lebar dia sangat. Kita cuma tahu luas. Kata contoh kita tahu luas dia. Luas dia katakanlah 100 unit. Contoh. Dan diberi pula panjang. Panjang ni kita tahu panjang ni adalah 2. Contohnya 2 unit. Panjang ni 2 dia bagi.
tapi dia tak tahu yang lebar dia. Jadi dalam hal yang macam ni, tadi luas tak tahu, panjang dan lebar tahu. Okey, selesai. Sekarang ni luas tahu, panjang tahu, lebar tak tahu. Maka pada ketika ini, formula tu tadi A dengan X, Y sekarang yang nak dicari. Maka Y menjadi perkara rumus. Itu Y menjadi perkara rumus, perkara yang nak dicari. Jadi macam mana kita nak adjust? Nak menyusun semula persamaan supaya kita mendapat Y sebagai dia punya kepala ataupun perkara dia. Macam ni kita nak tukar tu. Jadi daripada persamaan tadi, yang ni, kita ada A, X, Y. Macam mana kita dapatkan Y itu sebagai perkara rumus? Itu yang nak diceritakan sekarang. Kan, itu yang kita nak membuat, nak mempelajari cara-cara atau kaedah-kaedah menukar perkara rumus. Itu juga kalau kita dapat yang ni, parameter dengan 2X tambah 2Y. Kita tak tahu P, kita tahu X dengan Y. Okey, sudah selesai. Tiba-tiba kita tak tahu X, P tahu, Y tahu. Macam ni kita nak susun-susun supaya X tu duduk di tempat P. Kan? Macam ni lah juga. Macam segitiga punya perimeter. Kita nak cari perimeter, kalau kita tahu H, M dan T boleh masukkan nilai. Tapi kalau kita nak M, kita nak dia punya condong tu. P tahu, H tahu, T tahu. Macam mana nak buat M tu sebagai perkara rumus? Kita belajar yang tu. Jadi kita ni, kita dah tahu dah kenapa macam tu. Sebab kita nak tahu yang lain-lain. Kita nak tahu panjangnya, atau lebar dia, atau tinggi dia, kan? Sedangkan yang lain tu kita dah tahu. Maka kita kena tukar perkara rumus menjadi benda yang kita nak cari. Okey. Jadi apakah hukum-hukum menukar perkara rumus? Sebenarnya senang saja. Cuma jangan tersilap, kan? Kadang-kadang kita kena belajar hukum dia. Jadi hukum menukar perkara rumus macam ni. Menukar perkara rumus. Okey, macam ni kita nak adjust, okay, kita belajar. Katakan kita ada ni contoh tau, Q sama dengan M tambah P. Ini ialah rumus asas. Contoh lah. Katakan saya nak M sebagai perkara rumus. M okay, undang-undangnya kalau kita nak M sebagai perkara rumus, maknanya M tu berada di sebelah kanan. Kanan tu maksudnya apa? Kita tengok ni anak panah. Apa nama? Sama dengan sini bahagian belah kiri sama dengan ini ialah bahagian kanan sama dengan anak panah pula, ni sama dengan. Jadi belah kiri, belah sini, belah kanan, belah sini. Tapi kita nak perkara rumus M sebagai perkara rumus. Maka apa kita boleh buat? Yang kita boleh buat adalah, pertama sekali, kita kena pindahkan keseluruhan ungkapan yang belah kanan ni ke sebelah kiri. Kita ambil M tambah P itu pindah belah kiri. Yang apa yang belah kiri itu pindahkan ke belah kanan. Jika kita tukarkan keseluruhan, apa yang belah kiri, apa yang belah kanan pergi belah kiri, apa yang belah kiri pergi belah kanan, tidak ada sebarang pertukaran tanda positif, negatif. Tak ada. Pindah je terus. Lepas tu kita tinggalkan M di sebelah kiri, sedangkan P yang bukan perkara rumus kita pindah ke sebelah kanan. Macam mana kita kata P bukan perkara rumus? Dia yang cakap dia nak M sebagai perkara rumus. Jadi tinggalkan M. P itu bila kita pindah ke sebelah, dia tu mula-mula positif, mak. Tanda depan dia tu positif. Maka bila pindah ke sana dia jadi negatif. Tinggalkan M, tinggal sama dengan Q memang asal kat situ. Tolak P. P pindah ke sana jadi negatif P. Tengok, sekarang dah jadi M sebagai perkara rumus. Jika formula tu tadi yang sama, Q sama dengan M tambah P, dia nak P sebagai perkara rumus. Dia nakkan P sebagai perkara rumus. Jadi kalau nak P sebagai perkara rumus, macam tadi, pindahkan keseluruhan ni ke sebelah kiri. M dengan P tu belah kiri, samakan dengan Q. Lepas tu pindahkan M ke sebelah kanan.
Kan sebab kita nakkan P. Jadi tinggalkan P sama dengan Q memang asal. M tu depan dia tak tulis apa-apa, tak ada negatif, maknanya dia positif. Pindah sini jadi negatif. Ini formula P sebagai perkara rumus. Yang ni tadi M sebagai perkara rumus. Ya. Okey. Itu dia punya undang-undang yang pertama. Yang kedua, contoh macam ni pula. Contoh yang kedua ni bagi B sama dengan 2S tolak M. Katakan saya nak S, bukan M sebagai perkara rumus. Katakan. Jadi untuk dapat M sebagai perkara rumus, apa kita buat? M ada belah kanan, pindahkan semua belah kiri. 2S tolak M sama dengan B. M ada kat sini kan, kita tinggalkan M sini. 2S kita tak nak, kita bukan nak 2S sebagai perkara rumus, kita nak M. M tinggal belah kiri, 2S pindah belah kanan. 2S dia positif. Tapi M tu dia ada negatif depan dia, biar. Sama dengan B memang asal belah kanan. Tolak 2S. Sebab apa? Sebab 2S tadi positif. Pindah belah. Tapi M ni, sebab kita nak perkara rumus M, selalunya positif. Negatif tu kita kena pindah belah sana. Bila negatif pindah belah sana, semua yang belah sini bertukar tanda lah kan. Maknanya kalau ni bawa sini, B tu tadi positif, tadi negatif. 2S tu tadi negatif, jadi positif. Jadi untuk cantik sikit persamaan atau rumus tu, kita M sama dengan yang positif kita letak depan, 2S tolak B. Macam tu. Maka sekarang formula ni ataupun rumus ni dah bertukar M sebagai perkara rumus. Katakan persamaan yang sama, B sama dengan 2S tolak M ni, kita nakkan S sebagai perkara rumus. Macam nak buat? Macam biasa, sebabkan S berada di belah kanan, kita pindahkan keseluruhan sebelah kiri. B kita bawa, tukar tempat. Lepas tu kita nakkan S. S tinggal belah sini, dengan 2 pun kita tinggal sini lah. M pindah belah sana dulu, maka 2S sama dengan B. M tu negatif, bawa sebelah jadi positif M. Macam tu. Penukaran mana ke kanan ke kiri kita buat macam tu lah. Mana yang di sini negatif, pindah ke sebelah lain dia jadi positif. Sekarang kita nak S, 2 tak nak. 2 dengan S adalah hasil darab. Dia terbalik kan, macam tadi. Kalau ni negatif, bawa sana jadi positif. Kalau ni positif, bawa sana jadi negatif. Kan? Dia saling terbalik kan. Jadi kalau belah sini ialah hasil darab, 2 dengan S dia darab. Bila kita pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi hasil bahagi. Jadi S sama dengan B tambah M bahagi 2. Bahagi 2. Kedua-duanya kena bahagi 2. Dia kena bahagi 2. Jadi inilah ni formula ni. B tambah M bahagi 2. Jadi S sebagai perkara rumus. Macam tu senang je. Kan? Okay, seterusnya. Katakan kita ada macam ni pula. E sama dengan 5/2M. Jadi dalam hal ni kita hanya ada 2 pun boleh ubah je, A dan M. Jadi perkara rumus salah satu je lah. Kalau macam persamaan sekarang ni, A sebagai perkara rumus. Jadi dalam hal ni kita katakan kita nak M sebagai perkara rumus. Macam ni kita nak buat M pula sebagai perkara rumus kan. Jadi dalam hal macam ini, bila M tu nak jadi perkara rumus, sedangkan dia tu adalah hasil bahagi, M tu ada di bawah kan. Pecahan tu dia ada di bawah. Okey, jadi kalau kita tengok macam ni, cara senang dia adalah apa yang terbahagi pindah ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri menjadi darab. Dia terbalik kan. Kalau dia positif dia negatif, negatif positif. Kalau bahagi jadi darab, kalau darab jadi bahagi. Jadi sekarang ni kita nak M sebagai perkara rumus. Jadi kita pindahkan 2M ke sebelah A. Tapi dia kena darab lah, sebab sini dia bahagi. 2M tu terbahagi kan. Jadi kita ada A, 2M tu kita bawa semua, 2M terus sama dengan 5. Nampak tak?
Lepas tu kita nak M kekal di sini. Jadi A dengan 2 mesti pindah ke sebelah. Macam nak pindah ke sebelah? A, 2, M ni semua hasil darab. Jadi kalau nak pindah ke sebelah, dia jadi terbahagi. Dia jadi terbahagi. M kekalkan 2 dengan A, dia jadi bahagi. Kat belah mana? Kat belah sini, bawah ni. Macam tu. Ataupun dengan cara yang lain, yang lebih mudah, kita boleh saling tukar je M dengan A ni kedudukan dia. Asalkan kita tahu dia ni hasil darab kat bawah ni. Ni adalah boleh ditukar tertib tempatnya tu, A dengan M. Macam ni. Jadi itu adalah cara menukar kedudukan pemboleh ubah. Yang lain, yang lagi satu, yang ni susah sikit. Yang ni panjang sikit, bukan saya nak ni, tapi kita kena buat tulis tempat yang luas je lah. Nak tulis, boleh lah try kat ni, kita cuba kat sini. Soalan dia adalah P sama dengan M tolak N per negatif 3. Macam mana cara kita nak menyelesaikan ataupun kita nak tukar rumus tu? Kita nak apa sekarang? Soalannya, kita nak jadi M lah sebagai perkara rumus. Kita nak M sebagai perkara rumus. Jadi undang tadi, kalau kita nak M sebagai perkara rumus, semua benda yang belah kanan kita pilih pindah ke sebelah kiri. Maksudnya M tolak N, sebab kita nak M tu kan, per negatif 3 sama dengan T. Okey, lepas tu kita nak M, maknanya N kena pindah, 3 pun kena pindah. Okay. Kalau kita jumpa dalam keadaan rumus apa pun, kita jumpa ada benda bertolak atau bertambah di atas, tapi di bawahnya tu ada bahagi dengan nombor lain ataupun dengan apa-apa ni pemboleh ubah lain. Yang terbahagi tu kena selesaikan dulu, benda yang bahagi ni. Kita tak boleh pindah benda tambah tolak di atas ni ke kanan selagi benda bahagi ada di bawah. Tak boleh. Dan benda bahagi tu pula di-share oleh kedua-dua M dan N. Maka 3 negatif tu kena pindah ke sana. Jadi undang-undang dia apa? Dia terbalik kan. Kalau sini bahagi, pindah ke belah sebelah dia, dia jadi darab. Jadi M tolak N sama dengan negatif 3 T. Lagi satu betul, benda yang darab bahagi, kalau dia negatif, didarab ke, dia bahagi ke, macam ni sekali kan, 2 tu pindah ke bawah. Negatif, positif tidak berubah. Janji darab dan bahagi. Macam ni kan, 2 ni positif, pindah ke bawah, kenapa tak negatif? Sebab undang-undang darab dan bahagi, bila kita tukar, tidak ada perubahan tanda positif, negatif. Jadi sini negatif 3 tu bahagi, bawa sana jadi darab dengan T, jadi negatif 3. Kita nak M ni kan? Lepas tu M sama dengan N tu pindah belah sebelah. Negatif 3T memang asal, pindah sebelah N negatif, jadi tambah N. Ataupun selesai cantik sikit, M sama dengan N tolak 3 T. Itulah cara menyelesaikan masalah tukar perkara rumus. Boleh tu? Kan? Okey, siap satu perkara. Harap boleh faham. Kita buat lagi sampai kita betul memahami, sampai kita betul memahami keadaan ataupun apa yang dimaksudkan, ataupun latihan untuk mengukuhkan kecekapan kita mengubah suai ataupun menyusun semula rumus algebra, tukar perkara rumus, kan? Benda ni kena praktis lah, kena ada banyak latihan supaya kita boleh faham. Ini memang memerlukan latihan. Okey, lagi kita cuba beberapa lagi. Kalau macam ni pula, Q sama dengan punca P. Dia nakkan P sebagai perkara rumus. Apa jalan kita nak selesai? Macam biasa, bahagian yang kita nak jadi sebagai perkara rumus, iaitu P dalam persamaan ni, kita kena pindah ke sebelah kiri. Jadikan dia belah sana, Q datang belah sini.
Bila kita tukar semua, tidak ada tanda negatif positif yang berubah. Okey, betul? Kita nak P. Tapi P sekarang ada punca kuasa. Tak boleh, jadi kita kena buat apa? Kita kena pindahkan punca kuasa itu sebelah kanan. Dia akan terbalik. Kalau negatif jadi positif, kalau darab jadi bahagi, kalau bahagi jadi darab. Jadi kalau punca kuasa pindahkan ke sebelah, jadi sebalik daripada punca kuasa, dia jadi kuasa 2. Macam tu. Siap. Tahu, punca kuasa pindah ke sebelah jadi kuasa 2. Dan sebaliknya lah, kalau kuasa 2 dipindah jadi punca kuasa. Okey, terus. Ni dah selesai ni. Yang seterusnya, katakan kita nak macam ni pula. S dengan P kuasa 2. Dia nak P sebagai perkara rumus. Macam mana kita nak buat ni? Apa hal pun yang nak jadikan perkara rumus, pindah pula kiri. P kuasa 2 sama dengan S. Berarti kita nak kekalkan P belah kiri, tapi ada kuasa 2, kena pindahkan ke sebelah. Jadi P kuasa 2 belah kiri, pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2 kepada S. Bila pindah ke sebelah, dia jadi terbalik. Macam ni, jadi punca kuasa 2 dipindah jadi kuasa 2. Kalau macam ni, kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Macam tu. Kan? Senang je. Okay, katakan macam ni pula. W sama dengan punca P per 3. Nakkan P sebagai perkara rumus. Macam mana kita nak buat? Dia nakkan P sebagai perkara rumus. Apa langkah yang kita boleh buat kalau P sebagai perkara rumus? Macam biasa kan, kita pindahkan P, yang ada P tu ke sebelah kiri. Jadi kita pindahkan semua. Punca kuasa P per 3, terbalik yang kedudukan kan. Okey, berarti kita nak pindahkan nombor 3 ni ke sana, sebab kita perlukan P je, sebab P bukan rumus. Okey, betul dia. Andai kata sesuatu ungkapan tu ada punca kuasa pada dia, maka bahagi pun tak boleh pindah, darab tak boleh pindah, tahsil, tambah, tolak semua tak boleh pindah, kecuali kita selesaikan yang punca kuasa dulu. Jadi kita selesai punca kuasa, pindah ke sebelah punca kuasa, maka P per 3 tak kacau ni kan. W jadi apa? Kalau punca kuasa kat sini, pindah jadi kuasa 2. Lepas tu kita nak P. Senang lah. P sama dengan 3 ni tadi bahagi, kalau pindah ke sebelah jadi darab. Okay, kita ambil 3 darab dengan W kuasa. Dah siap. Macam tu. Itulah cara penyelesaian. Dia ada punca kuasa, kalau ada bahagi apa isi kat dalam, punca kuasa tu dulu, baru boleh selesai. Kalau ada kuasa 2 pun tambah. Lagi. Ini dia banyak dulu. Katakan kita ada macam ni. T sama dengan 1 per P kuasa 2. Kita nakkan P sebagai perkara rumus. Biasa lah, kita nak P sebagai perkara rumus. Apa nak buat? Dalam hal macam ini juga, kita boleh pindahkan ke sebelah kan, biasa. 1 per P kuasa 2 sama dengan T. Kan? Tapi kita nak P. Apa nak dibuat? Jadi dia nak P ni. Kan? Kalau tak P macam mana pula? Jadi untuk hal macam ni, kita tengok T. T tu kalau 1 je, apa-apa nombor kalau dia tak ada apa-apa bawah dia, sebenarnya adalah per 1. Dia sebenarnya per 1. Betul macam nak buat? Kita nak P, maka kita boleh terbalikkan susunan. Maksudnya P ni atas, 1 ke bawah. Jadi P kuasa 2 per 1. Bila kita pindah atas bawah ni, tanda negatif positif tak ubah, ini pun berubah. Maksudnya atas bawah, kiri atas bawah kita pindah, yang belah kanan pun atas bawah kena pindah. Nampak? Tadi T 1 tukar jadi 1 per T. Maksudnya kita terbalikkan ni. Okey, ini pun kita kena terbalikkan.
Lepas tu kita nak P kan, P per 1. Per 1 tak apa-apa, boleh padam. Maka kita tulis P kuasa 2 sama dengan 1 per. Dah selesai. Belum ah. Sebab kita nak P. Tapi ni P kuasa 2. Kita cakap apa tadi? Kalau kuasa 2 kita kena pindahkan. Biar dia tak ada apa-apa kuasa ke apa. Biar dia P saja ataupun kita boleh ubah je. Mana P. Kalau kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Maka jadi punca kuasa kepada semua tu 1 per. Macam tu Itulah cara penyelesaian. Boleh tu. Okay, kalau boleh bagus. Jadi itu bahagian kedua. Mana bahagian kedua ni kita mengenal pasti macam mana cara kita nak tukar kedudukan satu-satu rumus. Sekarang ni kita nak tahu pula apa itu. Kita nak selesaikan rumus jika diberi. Jika diberi pun boleh ubah tertentu di dalam satu rumus. Macam mana kita selesaikan? Tahu kita tengok bagaimana kita menyelesaikan satu-satu rumus jika beberapa variable ataupun pun boleh ubah telah diberi. Contoh macam ni. M sama dengan 3P tambah 2Q. Contoh diberi P sama dengan 2, Q sama dengan 5. Apakah M? Soalannya apakah M? Diberi P sama dengan 2, Q dengan 5. M apa? Rumus ni macam ni. Maka kita masukkan apa yang ada. M tak tahu, memang nak cari 3P, P bagi 2. Masukkan 2 tambah 2, Q adalah 5. Jadi dengan cara macam ni kita selesailah 3 kali 2 6 tambah 2 kali 5 10. Maka 6 tambah 10 16. Jadi kita tahu M adalah 16. Macam tu je lah. Itu adalah menukar rumus dengan memberi, dengan diberi nilai rumus-rumus tersebut dengan nilai yang sepatut. Itu je lah yang kita perlu tahu. Maksudnya masukkan je kan, masukkan je apa yang patut kita masukkan, nilai yang kita macam dibagi, kemudian kita selesai. Kan? Ini soalan tadi dah dapatlah M16. M16 kan. Katakan kita ada sebuah segitiga tiga, 4, 5. Itu panjang masing-masing Panjang di bawah ni 3, panjang atas ni 4, panjang lagi tu 5. Kan? Dia suruh cari luas. Biar ni katakanlah 3 ni kita tak tahu, kita kata X. Kita tak tahu X kan. Jadi luas dia adalah setengah darab tapak darab tinggi. Betul? Darab tapak darab tinggi. 5 tak pakai. Untuk mendapatkan luas kotak, diagonal dia tak pakai. Kita pakai panjang dan lebar je. Jadi kalau kita selesaikan, luas dia buat apa? 1/2 kali 4 2x. Ini kalau kita apa? Kita masukkan nilai itu ke dalam formula, dapat 2x. Tapi x kita tak tahu. X kita tak tahu. Contohnya lah, tapi diberi bahawa luas dia 20. Contoh kata luas tu diberi sebagai 20. Maka A ni 20, 2x. Maka 2x sama dengan 20. Tengok kita pindahkan macam tadi. Lepas tu kita nak x sebagai rumus. X sama dengan 20 bahagi 2. Sini darab, sana jadi bagi. Oleh itu X dengan 10 unit ataupun 10 cm tu. Kan?
Jadi kita dapat selesaikan masalah. Dengan macam mana boleh selesai? Sebab diberi value-value tertentu untuk dimasukkan ke dalam rumus. Jadi kita senanglah kan memasukkan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi cuma masuk aja lah. Yang kita okey, mari kita cubalah cuba satu soalan. Kemudian saya rasa dah boleh ni, dah boleh faham ni. Katakan saya ada W 7T tolak 5U. W sama dengan 7T tolak 5U. Ini rumus. Tak tahulah rumus apa, tapi dibagilah rumus suatu benda lah macam ni. Lepas tu dia kata, apakah nilai W jika T3U2. T sama dengan 3, U sama dengan 2. Apakah W? Maka kita macam senang kan? T sini, U sini, masuk je lah. Kita nak cik W pula tu. Maka W sama dengan 7, T adalah 3. T adalah 3, dia bagi tolak 5, U adalah 2. Sebab kita selesai lah. Nak dapat W 7, 3, 1. Tolak 5 ke 2, 10. Maka kita dapat 11 W lah, unit. 11 unit. Jadi macam tu, kita gantikan nilai-nilai apa yang diberi dalam formula. Harap-harap boleh faham Jadi kalau kita masukkan nilai, kita dapat lah kan